Oke, jadi saya teruskan kepada pengajaran hari ini, yaitu hukum linear. Bagi siapa yang menonton di YouTube, jangan lupa subscribe, oke? Dan kalau ada pertanyaan, boleh tanya di ruangan komen. Oke, dan hari ini adalah hukum linear yang mana tingkatan 4 sudah belajar pada bukan sudah belajar, mungkin ada yang belum sampai, tapi tingkatan 4 dia belajar bab ni dalam bab 6. Oke, bab 6 hukum linear. Kalau bagi tingkatan 5, dorang belajar ni dalam bab 2, which is sudah berlalu lah, baru saja habis bagi setengah sekolah. Okey, jadi ini antara contoh soalan yang selalu keluar dalam peperiksaan SPM. Okey, contoh soalan yang selalu keluar dalam peperiksaan SPM. Jadi kena tahu cara lah macam mana kita mau tackle soalan macam ni. Ini selalunya keluar dalam paper 1. Okey, kalau yang paper 2 tu yang buat graf. Okey, tengok diberi graf, iaitu graf ni yang diwakili persamaan x kuasa 2 sama dengan y bersamaan dengan a tambah dengan bx. Jadi di sini dia ada bagi satu persamaan, iaitu x kuasa 2 sama dengan y dan bersamaan dengan a tambah dengan bx. Tapi graf yang dia bagi adalah xy melawan 1/x. Paksi y adalah xy, manakala paksi x adalah 1/x. Yang mana dia tidak sama dengan persamaan yang dia bagi ni, iaitu persamaan yang dia bagi adalah x kuasa 2 sama dengan y sama dengan a tambah dengan bx. Okey, yang mana sepatutnya bila dia bagi persamaan dia kena sama dengan graf ni. Jadi apa yang kita perlu buat, bila kita samakan y mx tambah c, y mx tambah c, y kita ni sepatutnya inilah x kuasa 2y ni, dan bila bx tambah c, tapi dia tidak sama di sini. Kenapa tidak sama? Sebab dia punya y dia untuk graf ni adalah xy. Sepatutnya y kita kena dapat xy, bukan x kuasa 2y, dan x kita kena dapat 1/x, bukan yang ini. So 1/x. Okey, bila nanti kamu dapat persamaan, y kena dapat xy, manakala x sama dengan 1/x. Jadi untuk kita jadikan dia xy dengan x dia adalah 1/x, seperti yang sudah saya ajar pada video yang lalu, kita kena buat operasi sama ada untuk kita samakan dengan ini. So untuk kita jadikan x kuasa 2y jadi xy adalah kita kena bahagi dengan x. So ini kita bahagi x. Bila sini bahagi x, di sini pun kena bahagi x, sini pun kena bahagi x untuk kita samakannya dengan graf. Kamu tengok sahaja untuk paksi y je lah, untuk supaya kamu tidak bingung, rujuk kepada paksi y sahaja. Jadi daripada paksi y itu kamu decide kamu buat operasi apa untuk jadikan dia sama dengan graf ni. Okey, paksi y bagi graf. So ini bila kita ni, so dia akan terputus. So tinggal xy di sini. Ini akan dapat a sama dengan 1/x. Ni a kita keluarkan, so a 1/x kita paksakan a, dan ini boleh padam, so dapat b. A 1/x tambah dengan b. Okey. Jadi soalan dia untuk cari nilai a dan nilai b. Yang mana ini bila kita samakan dengan persamaan y mx tambah c, y kita adalah xy, which is sama dengan ini, dan m kita adalah a. M ni adalah kecurunan lah. X kita adalah 1/x sama dengan ini, dan c kita adalah bintasan y. C adalah bintasan y. So untuk cari nilai a kena tahu kecurunan. Macam mana cari kecurunan adalah daripada poin ni lah, yang mana y2 tolak dengan y1 per x2 tolak dengan x1. So ini adalah x1, y1, x2, y2. So kita akan dapat m ataupun a lah. Di sini a lah. M ni adalah a. So kita akan dapat a bersamaan dengan y2 adalah 7. So 7 tolak dengan 1. X2 6 tolak dengan 3. So kita akan dapat sini 6/3, which is akan dapat 2. So a bersamaan dengan 2. Okey, so a sama dengan 2. Okey, untuk cari bintasan y di sini, which is bintasan y ni kalau kita dari graf sepatutnya dia daripada sini lah.
yang menyentuh kepada paksi Y ini. So untuk kita cari ini, kita ambil salah satu titik daripada sini, sama ada 3, 1 ataupun 6, 7. Kalau saya prefer kepada number yang kecil lah supaya senang kita buat operasi dia. So kiranya saya ambil poin yang inilah 3, 1. Saya ambil 3, 1. Yang mana 3 ni mewakili X, manakala 1 ni mewakili Y. Bila kita masukkan dalam persamaan Y MX tambah C, Y kita adalah 1. Ambil yang persamaan ya. Jangan ambil yang ini, jangan ambil yang ini, ambil yang ini. Okey? So Y kita adalah 1. M kita which is A tadi yang kita dapat iaitu 2. X kita adalah 3 tambah dengan C. C ini sama juga dengan B lah, iaitu pintasan Y. So boleh tukar sini kepada B. Okay, so 1 sama dengan 6 tambah dengan B. So dari sebelah B sama dengan 1 tolak 6, which is B kita akan dapat negatif 5. So itulah jawapan bagi D. So settle lah, dapat A dapat dengan B. Senang kan? Bila ambil salah satu titik, kena guna persamaan ni, Y MX tambah C. Jangan ambil yang ini. Okay, itu dia punya yang kamu kena ingat lah. Okay, yang kedua adalah soalan dia lebih kurang ini. Saya ringkaskan, dia bagi persamaan Y sama dengan X per P tambah dengan QX. Lepas tu graf yang dia bagi adalah 1 per Y melawan 1 per X. Okay, kemudian dia suruh cari nilai P, cari nilai Q berapa. Okay, so untuk cari nilai P, Q di sini, mula-mula persamaan ni kita kena tallykan dia, kena samakan dia dengan graf. Yang mana graf ini, okay, persamaan Y, X, P tambah dengan QX. Bila kita tengok sini Y, sini adalah 1 per Y. Jadi apa kita perlu buat? Okay, dia sama juga, Y ni sama dengan Y per 1. Dia sama juga dengan Y per 1. Jadi sini adalah 1 per Y, sini adalah Y per 1. Maksudnya kita terbalikkan dia lah. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Bila kita tukar yang ini pun kena sekalikan lah, tidak boleh di sebelah sahaja, kena dua-dua. So dia akan dapat 1 per Y sama dengan P tambah dengan QX sama dengan X. Okay, lepas tu kita permudahkan sampai kita dapat nilai X ni adalah 1 per X. Sebab Y kita sudah sama dengan ini, so ini okey lah. Yang ini sama juga P per X tambah dengan QX per X. Yang mana ini kita boleh masukkan. So kita akan dapat 1 per Y sama dengan P 1 per X tambah dengan Q. Okay, sama dah sudah. X 1 per X, sini pun 1 per X. Okay, jadi bila samakan dengan persamaan Y MX tambah C, P ini adalah M, which is keturunan. P ini adalah M, iaitu keturunan. Dan Q ni adalah C, iaitu pintasan Y. Okay, so untuk kita cari M, sama macam tadi, iaitu guna formula ni, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So di sini ada 2 poin lah, which is sini, yang mana dia punya koordinat adalah 0, 0.2. Dan di sini pula adalah 0.40. Jadi untuk cari dia punya, ini X1, Y1, begitulah, X1, Y1, X2, Y2. Yang mana bila kita tengok yang graf ni, dia adalah menurun kan. So bila dia menurun, automatically kita punya M, kita akan dapat negatif. Ingat tu, kalau yang di sini tadi dia menaik, so M dia adalah positif. So ini kena tahulah supaya nanti kita tahu macam mana mau cek kita punya jawapan. Okay, so ini kita mesti jawapan akhir M kita mesti dapat negatif, iaitu P kita mesti dapat negatif lah. So P kita adalah Y2 tolak Y1, 0 tolak dengan 0.2, 0.4 tolak dengan 0. Jadi kita akan dapat negatif 0.2 bahagi 0.4, which is kita akan dapat 0.2 bahagi 0.4 negatif 0.5. So P jawapannya adalah negatif 0.5. Okay, selesai untuk P. Kemudian kita cari pula Q. Okay, untuk cari Q sama macam tadi cara dia, ambil salah satu poin. Kalau di sini tadi saya ambil 31. Di sini mana
mana-mana lah mau ambil. Saya prefer ambil yang kosong dengan 0.2. Coba kita ambil 0.0 dengan 0.2. Oke, yang mana kosong ni ada nilai X, 0.2 adalah nilai Y. Oke, so ambil Y mx tambah C. Kena guna ni ha. Jangan guna yang ni. Ni jangan ambil yang ini. So M kita adalah P, which is negatif 0.5. So Y 0.2. So negatif 0.5. X kita adalah 0. Dan C kita adalah 0.2. Okay, yang mana sini 0.5 darab 0 dapat 0 lah. Jadi C kita adalah Q. C kita adalah Q. So Q bersamaan dengan 0.2. Okay, so itulah jawapan dia. Okay, satu lagi ni kena ingat, kan sini merupakan pintasan Y. So bila pintasan Y, bila dia mengena di paksi Y ni, di sini ni adalah pintasan Y juga kita panggil iaitu C. So sebenarnya Q tu kita sudah boleh terus ambil dia daripada graf. Itu Q bersamaan dengan 0.2. Dia sudah bagi sini siap-siap. So di sini dia mengena paksi Y, pintasan Y. So itu sahajalah untuk yang hukum linear ni. Yang ini kalau boleh kena kuasai lah, sebab ini dia akan wajib keluar masa SPM paper 1. Dia selalu akan keluar soalan ni. Okay, dan overall daripada hukum linear ni, yang ini bila dia bagi persamaan, dia bagi graf, talikan persamaan dengan graf. Talikan persamaan dengan graf, yang mana bila dia bagi tadi Y dia X kuasa 2 sama dengan Y, di graf pula dia bagi adalah X Y. Jadi macam mana mau jadikan X kuasa 2 ni kepada Y? Adalah kita kena buang 1X lah. Macam mana buang 1X? Kita bahagi dengan X. So yang tinggal adalah XY ni. Kita bahagi X, dia akan dapat XY. So sudah tally dengan ini. Bila kita bahagi X di sini, di sebelah pun kena bahagi X lah. Dia kena seimbang. Dia tidak boleh sebelah-sebelah sahaja. Dia kena whole. Semua mesti bahagi dengan X. Which is bila kita semua bahagi dengan X, X ni pun akan nanti tally kepada graf juga. 1/X di sini, dan kita akan jawapan di sini pun 1/X. Kalau yang ini tadi Y sahaja, manakala persamaan dia yang graf yang dia bagi adalah 1/Y. Jadi ini kita terbalikkan je lah, sebab ini bersamaan juga dengan Y/1. So memang kena kena ingatlah juga cara-cara untuk kita talikan dia dengan graf. Persamaan kena talikan dengan graf. Itu benda pertama yang mesti kita buat. Dan bila buat salah satu titik tu, ambil salah satu titik, jangan guna yang ini. Kita guna yang Y mx tambah C ni untuk masukkan dia dalam persamaan. Okay, kena guna Y mx tambah C. Okay, dan itu sahajalah daripada saya hari ini. Terima kasih semuanya yang menonton. Dan jangan lupa, kalau siapa ingin join kelas online kami, boleh PM kami melalui Facebook, iaitu Tutor A+ New Zealand, ataupun PM sahaja kami terus melalui WhatsApp, iaitu 012-815-5042. Okay, 012-815-5042. Itu PM kami direct melalui WhatsApp, ataupun Facebook pun boleh, iaitu Tutor A+ New Zealand. Okay, itu sahaja daripada saya hari ini. Terima kasih semuanya yang menonton. Assalamualaikum.